Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita untuk penerangan amali kita yang seterusnya. Satria, kita akan teruskan amali kita pada hari ini. Amali kita yang ketiga ni, saya nak terangkan pasal amali yang paling senang saja kamu buat. Okey, nama dia omelette. Okey, omelette tu dalam bahasa orang putih, tapi kita panggil telur dadar. Ini amali kita yang seterusnya. Jadi pada kelas Satria saya dah bagi kertas amali dalam bentuk PDF. Jadi kamu boleh buka, baca elok-elok apa yang ada dalam kertas tersebut. Ya, kamu boleh tengok kat sini kertas kerja lah. Ni kertas kerja. Dan seterusnya kamu boleh tengok lagi ke bawah. Dalam kertas kerja ni. Okey, dalam kertas kerja ni ada apa lagi? Ada peralatan yang diperlukan dan ada definisi ya, definisi. Okey, definisi. Kenapa kita kena buat amali omelette ni? Okey, amali omelette ni adalah salah satu hidangan sampingan. Hidangan sampingan ni maksudnya kalau kita makan nasi ada omelette. Jadi sesuailah sebagai lauk tambahan. Ia sesuai disajikan sebagai makanan pada semua waktu. Maknanya bila-bila masa je. Boleh makan pagi, tengah hari, petang, malam. Jadi kamu tak perlu risau. Bahan-bahannya mudah. Dan juga menggunakan peralatan lah yang akan cikgu terangkan. Perkakasan, bahan yang disediakan. Okey, inilah dia omelette. Maaf ya tulisan tak cantik. Tapi saya cuba, saya padam lagi sekali lah. Okey, omelette. Okey, omelette. Okey, namanya telur dadar lah. Kalau orang Melayu kita panggil telur dadar. Tapi dalam telur dadar ni, yang menyebabkan dia special tu sebab dalam tu kita letak inti. Inti ni tak semestinya daging ayam saja. Boleh sayur-sayuran. Contohnya carrot, bawang putih. Kita boleh tumiskan dulu. Lepas tu kita letak tengah. Maknanya kita kena buat tumisan untuk carrot, bawang putih dan cili sikit. Dengan minyak sikit kita tumis sayur tu. Kemudian bila kita masak telur, kita letak inti yang dah kita tumis awal-awal. Itu stepnya. Kalau kamu tak nak lagi satu step, kamu boleh terus masukkan sayur. Boleh juga atas terus masukkan sayur dalam telur. Boleh. Kalau kamu tak nak tumis dulu ya. Itu dua cara. Okey, kita tengok turun ke bawah lagi ya. Apa yang cikgu nak terangkan pada kamu? Okey, untuk amali ni cukup senang je. Yang kita perlukan bahan-bahannya saya dah tepik. Antaranya yang pertama mestilah kita nak buat omelette ni kita kena ada apa? Kita kena ada telur lah. Kena ada telur lah. Okey, ada telur. Ini bahan utama. Kalau tak ada telur macam mana nak buat telur dadar, betul tak? Okey, berapa biji? Okey, caranya kamu tengok dalam kertas amali tu kita tengok berapa biji. Inilah ukuran bahan yang kita nak guna. Kalau satu biji. Okey, lepas tu air. Air 1 sudu. Kecil saja. Ya, bukan nak banyak air. Itu sebab saya letak gambar air. Kemudian nak garam. Garam pun sikit. Hujung sudu kecil. Sudu teh tu yang kecil tu. Teaspoon lah. Teaspoon. Maksudnya 1 sudu kecil. Sikit hujung aja. Ya, kalau ini sudu. Ujung saja dia nak. Sikit je kat sini. Okey. Jadi, garam kita perlukan sikit. Lada sula. Lada sula. Okey, ini lada sula. Saya dah letak gambar. Kalau ada dekat rumah guna. Bubuh pun tak banyak. Lada sula pun hujung sudu. Mentega. Mentega 1 sudu. Ini mentega. Ya, ini mentega. Tak banyak. Kegunaan mentega ni untuk kita nak tumis bahan sayur tu. Itu kegunaannya.
Ya. Jadi seterusnya cendawan buta. Okey, oleh kerana cendawan buta mungkin agak susah pada kamu, saya cadangkan kamu ganti dengan sayur carrot. Okey, potong macam ni dadu. Ya, potong dadu supaya senang sikit untuk dimakan. Dan seterusnya capsicum. Capsicum ni maksudnya cili ni. Cili. Cili dia nak dalam 20 gram. Tapi ni 20 gram ni banyak saya rasa. Kamu gunakan satu saja pun dah cukup. Besar ni potong kecil-kecil macam bentuk empat segi dan masuk dalam sayur tu. Tumis dulu sayur kalau nak. Kalau tak nak pun tak apa. Tapi kalau tumis tu dia lembut lah sikit tujuannya. Okey, kalau ada sausage. Sini saya tak letak gambar sausage. Tapi sausage ni adalah pilihan. Kalau nak letak boleh. Kalau tak nak letak pun tak apa. Kalau ada guna, kalau tak nak guna. Bawang putih pun kita guna untuk menumis sayur. Dan juga satu sudu besar. Minyak. Sebab tu saya letak ni gambar ni supaya kamu faham. Ada gambar ni, ada penerangan daripada cikgu jadi kamu faham. Jadi apa-apa pun sebelum nak mula kerja, kamu tengok kertas amali, rujuk kertas amali berapa jumlah bilangan. Senang, kamu kena sediakan. Kan? Tak payah pening-pening kepala kan. Okey, kita terus pada peralatan. Okey, kalau peralatan ni saya rasa kamu tahu peralatan apa yang kita perlukan. Ada tak peralatan? Peralatan. Okey, peralatan macam biasa. Peralatan saya rasa tak susah sebabnya benda yang sama. Benda yang sama ya untuk buat French toast ni. Ni saya tunjuk. Okey, ini peralatan. Untuk pendapat kamu, untuk pemahaman kamu, peralatan yang kita gunakan untuk buat French toast ni sama juga. Inilah peralatan kita guna untuk buat omelette. Kita gunakan bangkuk, whisk, kalau tak ada whisk guna garpu, lepas tu papan pemotong untuk potong sayur, lepas tu pinggan, kuali kita nak buat telur dadah, lepas tu ini cawan ni mungkin untuk menghidang dan juga ini dia sudu. Okay, ini dia sudu. Ini sudu. Satu sudu besar. Okay, tablespoon. Tablespoon kan? Tablespoon ya. Okay, TBS. Kalau tablespoon. Okey, ini sudu kecil. Teaspoon. Ada teaspoon. Ini sudu kecil ya. Jadi bezanya tu kita kena tahu. Okey, sama saja peralatan, tak banyak beza. Kita pergi pada omelette tadi. Okey, saya dah terangkan pada kamu tentang bahan-bahan yang nak digunakan. Jadi setakat ni kamu faham tak? Harap faham ya. Okey. Bukan apa kalau tak faham nanti kamu tak reti nak sediakan. Sediakan bahan, sediakan peralatan baru kita jalankan amali. Okey, kita terus pada langkah-langkah nak buat amali omelette. Okey, saya dah sediakan langkah-langkah ni supaya kamu faham dan kamu boleh praktikkan bila mana kamu buat amali dekat rumah. Ini senang sebab saya dah nyatakan ayat-ayat. Okey, ayat-ayat yang menyatakan perbuatan kita. Kita kena pecahkan telur, masukkan air satu sudu kecil, garam dan lada sulah dalam mangkuk. Ya. Okey, menu ni portionnya ataupun untuk berapa orang makan untuk seorang saja ya, untuk seorang. Kenapa untuk seorang? Sebab telur yang digunakan dalam menu ni diperlukan sebiji je, satu biji. Maknanya untuk seorang. Ya, kalau 2 biji 2 orang. Jadi pukullah sebiji telur tu sampailah gebu. Ya, ayat dia pukul sampai gebu. Kenapa? Supaya telur ni bila kita goreng nanti dia naik. Tahu, dia tak lepis saja. Bila kita pukul laju sebenarnya dia ada gelembung udara dalam telur tu akan membuatkan telur tu kembang. Jadi dia gebulah. Okey. Dan sementara kita pukul tu sampai gebu, pastikan kita dah sediakan alat non-stick pan. Maksudnya kuali lah. Kuali kita letak minyak. Okey, kita letak minyak. Okey, ini cara untuk kamu buat terus saja. Maksudnya kamu terus dadarkan telur yang dah dipukul tadi dengan gebu, masukkan dalam kuali. Okey. Jadi, untuk bahagian ini, bila telur tu dah mula masak,
Kita dah boleh tahu kan kalau telur dah mula masak, kita senduk, masukkan sudip. Ya, masukkan sudip. Kita nak tengok bawah dia masak ke tak kan. Jadi sementara ni kamu dah boleh masukkan carrot, bawang putih ke dalam telur ni. Letak kat ni tengah-tengah sini boleh, tepi sini kita sebabnya tujuannya nanti kita senang mudah nak lipatkan telur dadar tu dalam kuali untuk jadi separuh. Ya, kita nak bentukkan dia separuh. Jadi ini gambar cendawan, tapi cendawan kita tak gunakan. Saya kata kalau tak ada cendawan tak apa. Dalam resepi tu memang ada cendawan, tapi tak apa, kita guna carrot. Okay, carrot ni kalau kamu tak nak tumis, saya kata boleh kamu terus masuk dalam ni. Ya, terus masuk dalam ni. Taburkan elok-elok keliling. Lepas tu bila dah masak, baru kamu lipatkan telur dadar tu menjadi separuh. Jadi bahan tu dia berada di mana? Dia berada di tengah sini. Nampak ni. Inilah tadi carrot yang tadilah, tapi dalam ni gambar cendawan. Dia guna cendawan sebab dia guna cendawan. Kita guna carrot sebab cendawan mungkin susah nak dapat. Jadi bila kamu dah angkat telur dadar tu, kamu letak dalam pinggan. Okey, peralatan yang kita guna yang terakhir ialah pinggan, dan kamu hiaslah dengan sedikit hiasan. Contohnya daun sup, daun bawang boleh, ya, ataupun cili. Letaklah tepi sini ke, letak cili kan. Tak kisah. Jadi nampak menarik. Tabur sikit lada sulah. Lada sulah tu tujuannya untuk diletakkan sewaktu dia telah masak. Ya, itu dia kegunaan lada sulah. Jadi cikgu harap kamu faham cara ni sebab dia amat mudah. Ya, kalau kamu nak ini cara yang kedua. Cara yang kedua, inti tu, okey, inti tu kita boleh tumis kalau nak. Ya, kita boleh tumis kalau kamu nak. Kalau tak nak pun kamu boleh terus masuk ke carrot tu. Kalau tak nak tumis macam ni. Masukkan bawang putih. Cara nak tumis inti carrot. Katakan kamu nak rasa lembut-lembut sikit carrot tu, tumis dengan bawang putih. Okey, bawang putih. Lepas tu carrot. Bubur garam sikit garam. Tumis dulu. Ini ni tumis gunakan sedikit mentega lah. Mentega ya. Guna mentega untuk menumis ya, supaya rasa dia sedap sikit, lemak sikit bila kita masuk dalam telur. Okey. Jadi inilah cara kamu nak sediakan. Ini kaedah macam mana nak sediakan, ada sebenarnya dalam Ketamaali. Kamu rujuk cara penyediaan omelet. Ini menyediakan omelet. Jadi cikgu harap kamu faham. Ya, boleh buat. Cikgu yakin kamu boleh buat. Jadi untuk itu, setelah kamu buat amali ni, cikgu nak kamu tolong jawab soalan. Ada 2 soalan je. Yang pertama, bagaimanakah cara untuk memastikan omelet yang dimasak tidak terlalu kering? Bagaimana cara nak pastikan dia tidak terlalu kering? Kamu rasa macam mana? Bila kamu masak tu baru kamu tahu sebenarnya. Macam mana? Nak bubur lebih minyak ke? Itu caranya. Dia tak kering sangat. Nak bagi dia nampak berminyak. Okay. Jadi yang soalan kedua, apakah jenis kaedah memasak? Ini soalan yang popular lah. Kalau penilai dia tanya teknik kita guna apa? Teknik memasak apa? Mencelur, menggoreng ke, membakar ke, menggrill kan, kamu kena jawab. Jadi cara untuk memastikan omelet tidak terlalu kering ialah dengan apa? Tambahkan mentega ke, nak bagi ada warna dia kekuning-kuningan ke macam ni. Tengok. Tapi omelet ni kita nampak dia tak terlalu kering kan, nampak dia agak lembab-lembab. Bagaimana caranya? Maksudnya jangan lama sangat masak telur. Biar dia jadi macam kuning ni. Jangan nampak dia warna coklat. Kalau ini bukan nak goreng sampai dia masak. Dia nak nampak dia kuning-kuning, kekuning-kuningan. Bukan keperangan. Ya?
kekuningan. Okey ya. Nampak kuning-kuning. Kalau kita masak yang makanan lain, kita nak dia warna keperang-perangan. Tapi telur tak perlu perang, nampak yang warna coklat tu. Kita biarkan dia kuning supaya nampak dia menarik. Jadi untuk itu sahaja penerangan cikgu untuk amali omelet. Jadi kamu boleh tengok kertas amali dan juga gambar-gambar yang cikgu sertakan. Harap faham dan bila dah siap, jangan lupa hantar gambar tu bersama bahan dan juga gambar kamu mesti ditangkap bersama bahan. Proses awal sampai akhir. Okey, proses amali adalah kita nak hasilkan telur dadah. Mesti ada proses amalinya dari awal sampai hasil, sampai dapat hasil. Maksudnya proses pecahkan telur, potong carrot, itu proses tu, tangkap gambar bersama dengan kamu. Tengah potong. Jangan ambil gambar bahan saja, tak ada gambar kamu. Nanti penilai tanya kamu nak jawab apa. Jadi untuk itu kita tamatkan dulu kita punya penerangan amali. Cikgu harap kamu faham. Jadi kita berhenti setakat ini dulu. Kalau ada apa-apa tak faham boleh WhatsApp cikgu. Jadi untuk itu saja untuk malam ini. Cikgu ucapkan terima kasih. Terima kasih di atas terima kasih di atas perhatian kamu. Kita jumpa lagi di lain waktu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum.